Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini bukan sekadar 4 unsur alam yang mengamuk. Manusia pun ramai juga yang mengamuk. Itu yang kita lihat di sana sini di serata dunia ni ada perhimpunan, demonstrasi kan. Nak mengamuk juga. Baik, antara info yang terkini, yang pertama, kepanasan melampau di barat Amerika dan Kanada. Sebelum ini kita ceritakan kepah-kepah di tepi pantai di Amerika tu masak dengan sendirinya, dan kalau nak boleh terus dimakan. Nak menyatakan betapa panasnya di sana. Kebakaran hutan pun banyak, kematian pun ramai juga akibat haba. Dan yang terkini, ikan-ikan salmon seperti direbus kerana air sungainya jadi panas. Banyak yang mati. Ikan-ikan yang hidup pula banyak yang cedera. Kulit dan isinya tu terkopek. Tengok gambar-gambar ikan tu kesian lah nampak. Yang kedua, Amerika Syarikat akan pulangkan kira-kira 17,000 barangan antik Iraq yang berusia sehingga 4,000 tahun yang dicuri sejak beberapa dekad yang lalu. Ayatnya nampak manis. Di sebenarnya barang-barang ini banyak yang diangkut ketika jatuhnya Saddam Hussein hari itu. Mereka ambil lah khazanah-khazanah penting yang ada di muzium-muzium yang dalam simpanan Saddam sendiri dan dari tempat-tempat lain. Ini barang-barang berharga, barang-barang lama, barang-barang yang sangat rare. Ringkas kata, dah habis dah mereka belik belaka dah tu. Mengapa? Kerana ada maklumat-maklumat dari tamadun lama dulu di Iraq, khususnya dari Mesopotamia, dari zaman Namrud, zaman kerajaan Babil, zaman Babylon, zaman Hammurabi dan sebagainya. Maklumat-maklumat ini mereka nak guna untuk zaman akhir ini. Kan kita pun sedia maklum lah, kalau geng-geng kongsi gelap Mr. D ni memang minat benda-benda ni kan. Dari segi maklumat-maklumat, seni bina, rahsia-rahsia ni. Jadi mereka ke sana tu bukan nak minyak dan kekuasaan sahaja. Benda-benda ini pun sangat penting bagi mereka. Yang ketiga, bermula Jumaat ini penduduk New York layak menerima $100 selepas mendapat suntikan pertama vaksin C-19. 400 lebih tu, lebih kurang RM422 bagi sesiapa yang setuju. Untunglah. Yang keempat, China minta bantuan Taliban. Ini macam pelik bunyi ya. China minta bantuan Taliban untuk bersama-sama memerangi pejuang-pejuang Xinjiang. Pejuang-pejuang ni pejuang-pejuang bagi Turkistan Timur yang dah lama dah dijajah oleh China ni. Ini berita yang lain macam. Adakah mereka nak lagakan sesama umat Islam ke? Ataupun mereka nak masuk ke Afghanistan, ke wilayah-wilayah Khurasan, nak ganti AS kah, Amerika Syarikat kah? Atau sebab-sebab yang lain kah? Wallahu a'lam. Yang kelima, kes harian C-19 di bandar tuan rumah Sukan Olimpik Tokyo mencapai rekod tertinggi dalam 2-3 hari ni lah. Sebanyak lebih kurang 3,000 kes. Ini kes yang tertinggi buat pertama kali sejak wabak itu bermula. Itu di Tokyo. Kita risaulah juga kan, sebab sekarang ini mereka yang terlibat dengan Olimpik inilah yang ada akses untuk keluar masuk ke negara-negara di serata dunia ni. Kok-koklah mereka berkumpul di sana ramai-ramai, terkena varian terbaru ke apa benda ke kena sana. Lepas tu pulang pula ke negara masing-masing bawa. Jenuh. Risau juga kan. Harap-harap tak adalah, insya-Allah. Yang keenam,
berlaku kebakaran di selatan Turki. Kita yakin ramai dah tengok video dia, memang dahsyat nampak. Tapi setakat yang baca tadi, tak adalah yang mati. Melibatkan beberapa perkampungan dan sebuah pusat pelancongan. Api ini dia tercetus di 4 lokasi secara serentak. Apakah maksudnya? Ini membuktikan ia adalah perbuatan khianat. Kata berita. Jadi mereka akan menyiasatlah. Yang ketujuh, sebelum ini kita ada buat perkongsian khas tentang perisian pengitipan Pegasus yang dibangunkan oleh Israel. Boleh rujuk semula lah kuliah-kuliah kita sebelum ini. Kuliah kita ni elok tengok dari kuliah yang pertama tu, sebab dia berkesinambungan. Lagi lebih jelas, lebih cerah, lebih faham. Tentang Pegasus ni, yang terkini Presiden Perancis dan tokoh-tokoh penting mereka disyaki menjadi intipan Pegasus. Mereka suarakan ketidakpuasan hati kepada Israel. Israel kata dia akan siasat. Biasanya negara-negara yang buat hubungan baik dengan Israel ni ada peluang lah dapat Pegasus. Tu yang semakin banyak negara-negara buat normalisasi. Dalam sembang-sembang lah di internet ni, ada orang kata seolah-olah mereka ni cakap beginilah, kamu ada 2 pilihan saja. Yang pertama, kamu buat baik dengan kami dan dapat Pegasus. Atau yang kedua, kamu akan jadi mangsa Pegasus. Pilih mana satu. Seolah-olah macam itu. Ini sembang-sembang orang saja. Tapi tak mustahil lah. Okay. Dan tentang politik Malaysia hari ini, Khamis 29 Julai 2021. Yang ini kita sedia maklum lah. Macam-macam hal berlaku hari ini, yang itu tuan-tuan lebih maklum lagi, dan kita sama-samalah ikuti. Seterusnya, kita sambung sikit tentang perbekalan. Antara persoalannya, sebelum ni kita sentuh, bagi orang yang perseorangan, dia boleh simpan kurang daripada setahun. Bagi orang yang berkeluarga, dia boleh simpan cukup setahun. Bolehkah simpan lebih? Pada dasarnya tak boleh, kerana hal itu membatalkan tawakal. Tetapi simpanan bekalan yang kita bincangkan itu umumnya untuk masa-masa biasa, masa-masa yang tiada kecemasan. Pada zaman-zaman atau masa-masa yang punya kedaruratan, mungkin boleh ada kelonggaran-kelonggaran tertentu. Mungkin boleh simpan lebih. Macam mana cara nak tahu? Kalau dalam daulah Islam dulu, dia ada khodi-khodi dia, dan mereka pun selalu juga rujuk ulama'-ulama' besar mereka untuk mendapatkan fatwa. Zaman dulu-dulu, kalau jawatan khodi ni memang besar kuasa dia, macam hakim besar lah. Khodi-khodi ni boleh keluarkan fatwa. Jadi mereka ni akan pertimbangkan keadaan. Nak simpan lebih ni, kita ni bakal daruratkah ataupun sedang daruratkah? Berapa besar daruratnya? Jangkaan pula, berapa lama pula darurat itu, dan sebagainya. Dengan pertimbangan-pertimbangan ini, mereka akan keluarkan pandangan mereka. Jadi pandangan mereka itu tentunya berkait dengan sebanyak mana dan selama mana boleh simpan perbekalan. Dan simpanan itu pula tak mengeluarkan manusia daripada tawakal. Jadi ada kemungkinan boleh disimpan lebih, tapi kena orang yang ahlinya lah. Dan ahlinya itu pula berkait dengan masa sekarang. Sebab situasi yang berlaku pada zaman Imam Al-Ghazali dulu dan ulama'-ulama' dululah, dia berlainan dengan yang zaman sekarang ni. Zaman sekarang ni akhir zaman akhir, dia situasi dia tu lain. Selain khadi-khadi, khalifah dan amir-amir dulu pun selalu juga minta fatwa daripada ulama'-ulama' bila ada sesuatu masalah. Jadi jika pada zaman sekarang ni, semestinya lah orang-orang sebegitu dia berkeahlian dalam semua usul-usul ad-din yang ada. Berkeahlian ni maksudnya ada kemahiran.
Mereka ni ada kemahiran dalam semua usul-usul ad-din yang ada dalam hadis Jibril. Hadis Jibril yang kita sentuh sebelum ini, iaitu tentang Islam, iman, ihsan dan as-sa'ah. Atau ringkasnya dalam kata yang lain, tentang dia ni faqih lah, dalam fiqh, dalam akidah, dalam tasawuf sufi, dan juga dalam hal ihwal akhir zaman dan zaman akhir. Barulah sesuai untuk dia berfatwa dengan situasi zaman sekarang ini. Jika orang itu tidak berkeahlian dalam akhir zaman dan zaman akhir, walaupun dia ada kemahiran dalam fiqh, akidah dan tasawuf, fatwanya itu nanti, pandangannya itu nanti, pendapatnya itu nanti mungkin tak kena. Sebagaimana fiqh itu ilmu yang berdiri dengan sendiri, Al-Quran itu pun ilmu yang khusus yang berdiri sendiri. Al-Quran, akidah, fiqh itu ilmu yang khusus yang berdiri sendiri. Begitulah juga dengan akidah yang berdiri sendiri. Tasawuf pun ilmu yang berdiri sendiri. Maka tentang akhir zaman, zaman akhir ini pun satu ilmu yang berdiri sendiri juga. Maksudnya ia ilmu yang khusus. Semua ilmu-ilmu ini diletakkan sekali dalam hadis Jibril. Maksudnya tak boleh nak buang ataupun nak kurangkan salah satu, ataupun nak remehkan salah satu, tak berapa nak peduli salah satu, tak boleh. Dia dalam hadis yang sama, hadis Jibril itu, dan Nabi Muhammad kata Jibril mengajar kamu tentang ad-din. Maksudnya semua itu ad-din. Kalau dah buang salah satu tu, tak sempurnalah ad-dinnya. Jika orang itu tak berkeahlian dalam zaman akhir, macam mana dia nak berfatwa dengan cantik tentang zaman akhir ni? Kita kena serah kepada yang ahli. Jadi kalau kita nak tahu boleh tambah ke tidak perbekalan itu, nak lebih setahun ke berapa tahun ke, kita kenalah meminta pandangan daripada orang-orang yang kita nyatakan tadi. Persoalan seterusnya, Dajjal berkeliaran 1 tahun 2 bulan. Ini kita sentuh sebelum inilah. Cukupkah bekalan 1 tahun atau kurang setahun? InsyaAllah cukup. Kerana dah tentulah kita akan berjimat. Bila kita berjimat ni, dia yang seminggu pun silap-silap boleh jadi 2 minggu, kan? Perbekalannya tu. Dan satu lagi, Rasulullah pun sangat menggalakkan kita bercucuk tanam. Sampai kalau kata nak berlakulah kehancuran dunia, masih digalakkan cucuk tanam, ada benih tanam. Bahagian ni kita akan sentuh dalam kuliah yang akan datang. Jadi dengan cucuk tanam tadi itulah kita ada perbekalan seterusnya, perbekalan tambahannya. Seterusnya, sambungan pula tentang East of Eden. Sebelum ini kita sentuh East of Eden pada awal penciptaan manusia. InsyaAllah kali ini kita nak sentuh East of Eden pada zaman Rasulullah pula. Jadi kita nak kongsi sepintas lalu satu hadis yang terkenal yang berkait dengan Tamim Ad-Dari dan juga Mr. D, Dajjal. Ini hadis yang sahih. Ramai pun sedia maklum tentang hadis ini, boleh ulang kaji sendiri dan boleh teliti sendiri. Jadi kali ini kita sepintas lalu lah, sebab ada poin-poin penting dalam ni yang kita nak kupas dalam perkongsian yang akan datang, untuk dikaitkan dengan East of Eden. Jadi secara ringkasnya, satu hari Nabi Muhammad dia kumpulkan para sahabat. Dia pun tanya, adakah kamu tahu mengapa aku himpunkan kamu? Sahabat pun jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi kata Nabi, demi Allah, aku bukanlah menghimpunkan kamu semua untuk bercerita tentang galakan ataupun bercerita tentang tegahan, tetapi aku menghimpunkan kamu kerana Tamim Ad-Dari. Ini seorang lelaki Nasrani asalnya. Dia datang lalu berbai'ah dan masuk Islam lah. Lalu
si Tamim ni tadi bercerita kepada aku tentang satu cerita yang selari, yang selaras, yang kena dengan apa yang telah aku ceritakan kepada kalian berkaitan Al-Masih, berkaitan dengan Dajjal. Jadi cerita yang Tamim bawa itu tadi sepadan dengan apa yang Nabi Muhammad cerita kepada para sahabat sebelum itu tentang Dajjal. Dia, yakni Tamim, menceritakan kepada aku bahawa dia telah menaiki sebuah kapal laut bersama lelaki-lelaki, 30 orang lelaki daripada kabilah Lakham dan Juzdam. Tadi Nasrani tu penting, dan nama kabilah Lakham dan Juzdam ini pun penting. Dalam riwayat yang lain dia kata orang-orang yang berpenyakit. Lalu mereka dialun ombak selama 1 bulan. 1 bulan ini pun penting. Di lautan, mereka terdampar di sebuah pulau tempat matahari terbenam. Ini penting, matahari terbenam. Kemudian mereka masuk ke pulau tu lah. Di pulau tu, mereka terjumpa seekor haiwan yang terlalu lebat dan banyak bulunya. Mereka tidak tahu yang mana sebelah depan, yang mana sebelah belakang, sebab banyak sangat bulunya panjang. Mungkin rupanya macam Bigfoot kot, tapi bulu-bulunya lebih panjang lagi. Atau macam Yeti. Atau di alam Melayu ni mungkin macam gambaran hantu raya kan, macam tu lah kot. Kan? Wallahualam lah. Dia ada orang kata yang cerita King Kong tu nak gambarkan ni lah, makhluk ni lah. Entahlah, sebab dia raja di sebuah pulau kan. Mereka bertanya kepada binatang tu, celaka kamu, kamu ini apa? Jadi binatang tu pun jawab, aku ni Al-Jassasah. Jassasah ni maksud dia pengintip, perisik ataupun pemantau. Apa Al-Jassasah itu? Binatang tu macam dia tak jelaskan seterusnya. Dia kata, kamu pergilah jumpa satu orang, satu manusia yang berada di dalam biara, satu tempat lah. Kita tempat pertapaan, tempat ibadah ke, macam tu lah. Satu biara. Dia sangat memerlukan info daripada kamu. Jadi mereka ni pun pergilah. Dan mereka pun risau juga. Haiwan ni tadi apa benda ni? Mereka sangka mungkin jin ke apakah. Lalu kami segera masuk ke dalam. Di dalam tu terdapat seorang manusia yang sangat besar badannya. Tangan, leher, lutut, tumit ni dirantai dengan besi. Dia mereka pun tanya, kamu ni siapa? Orang tu pula cakap, sesungguhnya kamu dah tengok dah keadaan aku. Ceritakan tentang kamu kepada aku. Jadi mereka ni pun pakat jawab lah. Kami ni orang Arab. Kami berlayar di lautan. Lalu kami pun sesat di lautan. Hilang arah lah. Ombak bawa kami selama sebulan. Sampailah terdampar di pulau ni. Kami pun turun. Kami jumpa lah yang Al-Jassasah tadi tu. Okay, ringkas cerita lah. Okay. Yang orang tu tadi pun tanya, ceritakan kepada aku tentang kurma baisan. Cerita tentang ladang kurma lah. Tentang apakah yang kamu ingin kami ceritakan? Kata orang tu, aku bertanya kepada kamu tentang kurma itu, adakah ia berbuah? Ladang-ladang kurma di baisan tu berbuahkah? Ya. Jawab orang tu, sesungguhnya ia hampir tidak akan berbuah lagi. Kemudian orang tu kata lagi, ceritakan kepada aku tentang Tasik Tabari, Tasik Tiberias, Tasik Tabariyah, ataupun Sea of Galilee. Kami bertanya, kamu nak tahu pasal apa? Apa benda yang tentang Tasik itu yang kamu nak tahu? Adakah di situ masih terdapat air? Ya, masih ada air lagi. Orang tu pun kata, sesungguhnya air di situ hampir akan kering. Dia pula cerita tentang apa yang akan terjadi. Maksudnya, orang ini pun ada pengetahuan juga.
tentang akhir zaman akhir. Orang tu kata lagi, ceritakan kepada aku. Fa akhbirni tentang Ain Zuhar. Ain Zuhar ni mata air Zuhar. Apa yang kamu nak tahu? Adakah masih terdapat air di Ain Zuhar tu? Adakah penduduknya masih bercucuk tanam dengan air tersebut? Mereka pun kata, ya, masih banyak airnya dan penduduknya masih bercucuk tanam. Kemudian kata orang tu lagi, cerita pula kepada aku tentang seorang Nabi yang ummi. Apakah yang dia lakukan? Mereka pun jawab, dia telah keluar dari Makkah dan tinggal di Madinah. Ini pun penting. Sebab nak menceritakan selepas daripada hijrah. Apakah bangsa Arab memeranginya? Ya. Bagaimana dia menghadapi bangsa Arab ni tadi? Ramailah yang ikut. Kemudian dia kata, sesungguhnya itulah yang terbaik bagi mereka, iaitu mentaatinya. Bila kata ramai orang Arab ikut Nabi Muhammad ni, dia kata, bagus. Yang tu yang bagus. Dia pula kata bagus. Dan aku menjadi pemberitahu mengenai diriku. Aku cerita sendiri tentang diri aku. Dia kata, aku ialah Al-Masih. Dia mengaku dia Dajjal. Aku hampir dibenarkan untuk keluar. Lalu, bila dia dah keluar nanti, dia akan menjelajah ke seluruh dunia. Dan aku tidak membiarkan sebuah desa pun, melainkan aku memasukinya. Mencerobohinya lah, kata sebahagian ulama. Berlaku dalam tempoh 40 hari, kecuali Makkah dan Taibah. Taibah ni Madinah. Kedua-duanya diharamkan kepada aku. Setiap kali aku ingin masuk salah satu daripadanya, aku terjumpa malaikat dengan pedang terhunus di tangannya yang halanglah daripada masuk. Sesungguhnya di setiap sudut atau di setiap jalan di Madinah itu ada malaikat yang menjaganya, macam kerubin lah, kerub yang menjaga East of Eden hari itu. Rasulullah bersabda sambil menghentakkan tongkatnya di atas mimbar, inilah Taibah, inilah Taibah, inilah Taibah. Maksud dia Madinah. Bukankah aku sudah menyampaikan kepada kamu tentang hal ini? Sahabat menjawab, benar. Kata Nabi, aku tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Tamim Ad-Dari, kerana sesuai dengan apa yang pernah aku sampaikan kepada kamu tentang dia, Dajjal, dan tentang Madinah dan tentang Makkah. Ketahuilah, tempat Dajjal itu tadi terletak di Laut Syam atau Laut Yaman. Ini nama dua laut ini pun penting. Ia datang dari arah timur. Tidak, dia datang dari timur. Itu cerita tentang tempat dia. Tapi dia nak datang tu nanti dari sebelah timur. Rasulullah mengisyaratkan tangannya ke arah timur. Jadi antara kata-kata kunci yang penting yang kita nak guna nanti, Nasrani, kabilah Lakham dan Juzdam, sebulan di alun ombak, sebuah pulau di bahagian matahari terbenam, manusia yang tubuhnya besar, ladang di Baisan, tasik Tiberias, mata air Zuhar, 40 hari, Laut Syam, Laut Yaman dan Timur. Jadi insya-Allah ya, untuk sampai kepada East of Eden pada zaman Rasulullah ini, inilah maklumat-maklumat dia dan kita akan share dalam kuliah yang akan datang. Cukuplah setakat itu sahaja dulu untuk kali ini. Wallahu a'lam.